أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita sekali lagi berkumpul pada pagi ini, pagi Rabu, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu Taman Syurga Ladang Pahala Raudatul Jannah, kan? InsyaAllah kita bersama di Taman Syurga di dunia untuk sama-sama kita bertemu kembali di Raudah di Jannah, Taman Syurga di akhirat kelak, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak pengurusan ahli jawatankuasa Biro Masjid Al-Mukhlisin di atas undangan pada pagi ini, undangan on the spot sebenarnya. Kan, pagi tadi saya drive daripada rumah saya kat Gombak datang sini, kan. Lepas tu kebetulan Kak Mar, Kak Min telefon. Saya kata bolehlah, kebetulan free hari ni. Kalau semalam dengan esok tu ada appointment, kan. Bukan kebetulan, Allah dah janjikan pertemuan kita pada pagi ni. Dan kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Alhamdulillah. Tajuk tak ada tajuk hari ni. Kak Min kata ikut ustazah tajuk apa. Jadi kita pun saya kalau tak diberi tajuk ni, selalunya saya kalau membacakan di masjid-masjid, saya suka berkitab lah, supaya perbincangan kita terarah. Saya tak suka tajuk-tajuk umum. Jadi pada hari ini dan untuk akan datang lah, kalau ada di on the spot macam ni, saya suka nak bincangkan tentang ilmu yang jarang dibincangkan di masa kuliah Maghrib Isyak. Ilmu apa agaknya? Okay. Ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga di sisi saya akan baca, saya akan cerita dari sudut perundangan Islam kita, syariat, dari segi mazhab Syafi'i kita, dan juga dari sudut undang-undang keluarga Islam. Undang-undang keluarga Islam yang diguna pakai di Kuala Lumpur dan Selangor dan Enak Melayu lebih kurang jugalah dengan akta di wilayah, iaitu isu-isu yang membincangkan tentang sebenarnya tajuk pada hari ini ni, perbincangan ni dia elok ada muslimin sekali. Tapi saya selalu kemukakan kepada ustaz-ustaz guru takmir kita di KL, tak ada ke silibus ustaz ni dibaca dekat Maghrib Isyak? Maghrib Isyak kan ramai suami, kan, bincang tentang perkahwinan, perceraian, hak-hak nafkah, harta, wasiat, hibah semua. Kan? Ke ustaz-ustaz tak nak sentuh, takut terkena batang hidung sendiri. Jadi bila saya cerita tentang kepada isteri-isteri ni, dia macam tak sampai lah maksud tu, kan. Kalau kata balik cerita pada suami pula, ustazah kata kan, nafkah isteri kan, mula suami kata lain kali tak payah dah lah pergi kuliah. Jadi ilmu, nak cerita dalam rumah tangga, ilmu tu penting. Bukan ekonomi yang penting, yang pertama ilmu dulu, kan. Yang pertama ilmu. Suami ke isteri ke, memang ilmu. Bila ada ilmu tu, dia jadi rasa syukur, redha-redai, dia jadi bahagia. Sebab bahagia dalam rumah tangga itu berkait dengan syukur dan hati yang bersih, mencintai pasangan kerana Allah. Tu tajuk pada hari ini. Saya fikir-fikir, okeylah, aku nikah untuk apa, kan?
Kadang-kadang 30-40 tahun kahwin tak tahu lagi kalau tanya kan. Kalau seandainya ada interview balik, kan kita kursus dulu pra perkahwinan. Kalau ada kursus selepas fasa ke-5, ke-10, ke-20, lepas 30 tahun kahwin. Kalau ada interview balik, jawi panggil, interview balik. Kamu nikah untuk apa? Boleh jawab tak? Bukan baru kahwin ni, dah lama. Kan? Sebab itu mencintai pasangan tu kerana Allah lah. Mencintai pasangan kerana Allah. Okey, walaupun kita kata suami tak balas cinta ke kan, cinta tak berbalas, tapi anak ramai. Kan? Tapi kalau kita cinta kerana Allah, cinta tak berbalas pun dia lain. Dia tidak mudah kecewa. Okey. Jadi saya nak mulakan ni, tak tahu nak mulakan kat mana kan. Nak mula cerai, takkan tiba-tiba cerai tu ustazah. Okay. Saya ambil isu-isu dalam mahkamah syariah lah yang menjadi perdebatan. Okey, kita cerita tentang pernikahan lah. Pernikahan. Pernikahan kalau kita kata pernikahan secara biasa, saya sentuh sikit-sikit lah yang secara biasa ni. Sebab semua dah kahwin. Kan? Takkan kita nak mulakan balik dia punya permohonan nikah. Okey, kalau untuk submit perkahwinan biasa, yang kita kena tahu sebab kita ada anak, kita ada cucu kan. Kita memerlukan selain pada IC, dokumen-dokumen tu lah, kita memerlukan perkara penting adalah surat nikah mak ayah. Surat nikah mak ayah. Sebab tu saya kata tadi saya akan bincang dari sudut undang-undang syariah Islam daripada pelbagai mazhab dan juga undang-undang keluarga Islam yang diguna pakai di wilayah lah, kalau kita balik di wilayah. Okey, yang penting yang menjadi pertikaian selalunya IC tak ada masalah. Kan IC tak ada masalah, IC suami isteri. Wali boleh cari. Wali tu kena ayah lah. Tak ada ayah, abang ke, pak saudara kan. Okey, adik-adik. Okey, yang penting yang menjadi isu adalah surat nikah mak ayah. Kalau anak kita nak kahwin, pergi jumpa qadi. Qadi akan minta selain pada dokumen anak-anak yang nak kahwin tu, dia akan minta surat nikah mak kita lah, surat nikah kita. Kita pun kadang-kadang pertikai. Kenapa? Yang nak kahwin bukan saya, anak-anak saya. Kenapa agaknya qadi ataupun juru nikah minta surat nikah ibu bapa? Terutama ibu bapa isteri itulah. Kenapa? Dan benda ni berlaku juga di alam damai. Benda ni berlaku di alam damai. Rupa-rupanya, maaflah sebab saya tak sentuh siapa-siapa kan. Mungkin muhasabah untuk kita perbetulkan sebelum kematian kita mungkin berlaku dan bakal berlaku pada kita. Ada satu isu bila ustaz nak juru nikah nak minta dokumen tu, dia kena transparent sebenarnya benda ni. Dia kata, ustaz sebenarnya bila ustaz semak kenapa tak sama nama ayah kan, ayah kepada pengantin. Ustaz sebenarnya dia anak angkat saya. Anak angkat tak boleh wali. Anak angkat tak ada pewarisan, tak ada nasab, tak ada apa-apa, tak boleh mewariskan harta, nasab, keturunan, tak ada. So jangan kita sembunyikan fakta yang sebenar. Maksudnya biarlah malu di dunia, jangan malu di akhirat. Okey, itu yang ustaz boleh kesan sebab nak binti tak sama. Kan? Kalau tak boleh kesan, ada juga ni, berlaku juga sekitar kita. Kan? Dia ambil anak angkat daripada kecil, dia bintikan dengan bapa angkat. Kalau dia tak mengaku, ustaz tak tahu. Tak sah perkahwinan tu. Sebab dia bukan wali.
Sebab kita kadang-kadang malu kepada pengantin, malu pada orang ramai kan, nak akad nikah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berlaku juga 2-3 tahun lepas, bila nak kahwin dah ni, dekat dah seminggu nak kahwin, bila saya kata tadi minta surat nikah mak ayah, anak lahir tahun 82. Tengok surat nikah mak ayah, nikah pada tahun 83 ataupun ialah lebih kurang lah kan. Anak keluar dulu baru nikah tu berlangsung. Boleh tak jadi wali? Tak boleh. Jadi ustaz, macam mana seminggu lagi nak akad nikah? Selesaikan yang ada selesai. Kalau kita teruskan juga kan, dia akan tak sah nikah satu. Yang kedua, keturunan kita sampai bila-bila tak sah. Jadi anak apa? Anak wati syubhah. Kan? Kita pun tak tahu. Kita tak kata, kita tak letak title anak zina. Tu memberi efek yang tidak elok lah kan pada masyarakat, title tu. Tapi dia panggil bahasa yang lembut, anak tidak sah taraf. Walaupun dia kata, ustaz, ni memang anak saya, cuma memanglah tergelincir ke apa kan, berlangsung. Dan dalam isu ni, masa tu ustaz kata pergi daftar balik nikah. Ni isu-isu besar, jangan kita sembunyikan fakta sebenar dalam bab nikah kahwin. Okey, itu jelas saya dah sentuh sikit je. Tak naklah sentuh banyak-banyak bab pernikahan. Ni yang submit secara biasa. Okey, saya nak cerita pula dari sudut pernikahan di selatan Thailand ke Bandung ke. Makin kontroversi pula lah tajuk. Saya kena sentuh sebab berlaku dalam masyarakat, berlaku pada kawan-kawan kita. Dan kalau katanya saya tak ambil jalan sikat, saya tak akan nasihat ambil jalan sikat. Adalah beberapa kawan tanya, "Ustazah, memang saya nak kahwin. Mak ayah tak bagi, saya nak kahwin juga." Dekat Thailand. Saya kata, saya tak nasihatkan, saya kata. Saya sebagai pengamal undang-undang, saya tak nasihatkan. Biar susah sekarang sebelum kahwin, daripada susah kemudian. Kan? Jadi, dia tak nak dengar nasihat, dia kahwin juga. Dia kahwin juga, okeylah. Dia tak daftar lah. Orang lelaki bila kahwin dekat sempadan, dia tak nak daftar. Yang kena ambil tanggungjawab beria daftar ni adalah isteri. Lelaki dia tak ada memberi kesan. Kalau dia nak kahwin seorang lagi ke, yang kelima ke, 6 ke, tak apa. Dia tak ada tercatat dalam rekod dia lebih daripada 4. Kan? Kita tak boleh. Tu yang keluar dalam paper selalu kan. Isteri kahwin 2. Betul tak? Isteri kahwin 2. Ni kes ni lah. Okey, bila dia kahwin di Thailand, dia dapat anak. Sekarang saya ingat usia anak tu dah tingkatan dah kot. Sebab masa dia kahwin tu, saya larang dia kahwin juga. Masa anak tu sekolah rendah, anak dia cerdik semua, tapi tak boleh, tak ada hak kerakyatan. Tak boleh daftar surat beranak. JPN tak nak. JPN sekarang nak daftar, dia kena ada surat nikah. Lepas tu tak boleh. Tak boleh. Saya ingat masa Darjah 1, Darjah 2 tu, adalah orang JPN kan nak tolong dia. Nak tolong dia. Biasalah sekarang ni minta duit kan. Minta duit 5-6 ribu. Saya kata jangan. Saya kata benda tu ialah clearkan dulu. Maksudnya yang nak bayar tu ikutlah. Yang tu antara dia dengan JPN lah. Saya kata clearkan dulu perkahwinan semua satu-satu. Biar ada surat beranak semua, ada dokumen. Jadi dia orang JPN minta bayar 5 ribu lah, kan tak dapat surat beranak. Umur anak dia tahun 4, ada pula orang nak tolong kabel-kabel, nak tolong kirakan, minta 7 ribu. Pun melayang macam tu je. Selagi tak ada dokumen tak boleh. Tak boleh. Sekarang tak tahulah nanti kata berapa dah. Tu yang tak dengar. Kawan dia pula nak nikah dengan foreigner, tanya saya kata jangan. Bukan tak bagi nikah foreigner, maksudnya ikut secara betul lah. Submit borang permohonan semua. Dia kata susah sebab dia ada isteri. Tu selalunya orang pergi ke sana tu sebab tak nak bagi tahu isteri lah.
Dan dia alhamdulillah dia dengar kata. Tak adalah susah dia. Kan dia dengar kata dia submit ni. Maksudnya biar susah awal lah, jangan susah kemudian. Okey, isu lain pula. Ni berlaku sekeliling kita. Dia nikah. Sama juga sempadan. Sempadan ni jadi tempat ni lah. Kan. Dia nikah. Pun tak nak beritahu isteri. Nikah. Lepas tu saya kata okeylah dah nikah, nak macam mana, saya dah tahu dah nikah. Okey, saya kata daftar. Dia kata suami tak nak daftar. Memanglah suami tak akan submit permohonan pendaftaran nikah, kena isteri. Jadi apa-apa nanti suami meninggal ke apa, isteri tu nak kahwin lain, nak jadi macam mana, nak surat apa, surat mati suami. Bukan suami dia yang mati, tak daftar. Surat nikah Thailand, surat nikah Indon tak valid di Malaysia. Dia kena daftar dulu. Kan? Last sekali dia nikah dalam setahun lah saya ingat. Isteri dia tahu. Isteri dia tahu memang mengamuk. Kan mengamuk nak keluar pada rumah apa semua. Memang dia takut lah. Siap letak apa dalam kereta tu sekarang ni, husband tracker kan? Kenal tahu tak husband tracker tu? Kan, yang apa, dia boleh kesan suami sampai macam tu. Dia pun takut, memang takut sungguh. Langsung tak jumpa dah isteri kedua. Bila lepas tahun, isteri kedua dia kata no point lah kahwin macam ni, tak tolong pun tak boleh semua. Nak cerai. Baru rujuk saya. Saya kata nak cerai, surat nikah ada, surat nikah Thailand lah. Nak cerai di Malaysia, surat nikah di Thailand memang tak valid. Apa yang perlu dibuat? Dia kena daftarkan pernikahan dia. Kan? Daftarkan dulu pernikahan dia. Lepas tu baru dah wujud pernikahan tu, barulah boleh submit perceraian. Susah kan? Susah. Ya, pengakuan tu. Dan isu lain pula, masa dalam proses dah daftar ni, suami pula meninggal. Haru biru. Jangan apa, bukan kita, anak cucu kita lah. Kalau dia minta nasihat kita, tak apa, takut dia pergi senyap-senyap. Kan? Pergi senyap-senyap. Ya Allah, bahaya sekarang ni. Tu isu pernikahan di Thailand lah. Saya sentuh sikit-sikit je lah isu-isu ni. Okey. Sebenarnya perbincangan ni kita pernah buat Datin Mona, Datin dengan Maksu. Kita pernah buat perbincangan ni kan sampai akhir. Dekat Madrasatul Iman Desa Ceras. Masa tu kita kata kita tak nak perempuan saja. Ingat tak? Kan kita buat malam kan. Tak pernah ustazah pergi kuliah maghrib. Saya pergi. Itu kan kita buat forum panel lelaki, panel perempuan, moderator kan, Cik Azwari tu kan. Jadi kita bedah semua dalam masa 2 jam. Suami bukanlah kata nak kenakan suami. Panel lelaki pun ada. Tapi nak ceritanya, jangan anggap remeh lah benda nikah kahwin, melibatkan nasab, melibatkan pewarisan nasab lah. Sebab saya ingat kalau masa saya memula sekolah dulu dekat tempat ni lah, area Cokit lah kan, ramai pelajar situ anak-anak MARA, anak-anak LPPKN dan anak-anak Cokit. Kalau kita daftar nama pelajar-pelajar tu, ramai yang tak ada bin. Tu ramai tak ada bin tu, anak-anak yang tak tahulah, anak tak setaraf lah. Dan kita jadi keliru. Bila kan ada bantuan awal persekolahan kan, yang dapat 100 tu, sekejap mak dia datang ambil, sekejap mak suruh ayah dia kata ni anak saya, ayah claim. Bila disiasat-siasat, rupanya dalam sekelas tu pun ada adik-beradik yang tak sah taraf. Saya nak cerita realiti anak-anak kita kat Cokit ni. Dia orang Indon ke, dia orang yang foreigner, dia tak mampu nak sewa sebuah rumah. Dia sewa satu rumah, dia sewa bilik. Balik malam-malam dia masuk je bilik mana, tidur dengan isteri yang mana satu tak tahu. Keluar anak tu dia mengandung sekali serentak, tu yang jadi kita tahu. Tu yang jadi keluarnya rumah di tiang kasih tu kan, kat situ. Kesian anak-anak. Jadi dia orang ni kadang-kadang
belajar okey, cemerlang, tapi bila dia down lah sebab kan keliru ayah ni, jadi menyebabkan dia orang tak nak ambil exam. Lepas tu kalau saya sukalah juga keluar malam-malam ke cokek kan, dulu-dulu lah keluar lorong kan. Masa ustaz jadi penguatkuasa tu, teman dia, tengok anak-anak murid kita ni pakai cantik-cantik, make up, tak kenal lah kita, hampir tak kenal. Sedihlah keadaan ni. Okey, seterusnya dah kahwin, kita tengoklah hak isteri dalam perkahwinan. Ni yang suami-suami dia tak nak dengar ni. Masa saya duduk IAA dulu, saya pernah bincang dengan Dr. Siti Zaleha, Dr. Zaleha Kamarudin. Saya kata saya nak buat satu modul untuk ustaz-ustaz kita baca dekat masjid-masjid di KL. Tak jadi sampai sekarang. Modul tu siap, tapi saya tak teruskan lah. Saya ingat benda ni boleh dibawa kepada sebagai satu silibus untuk ustaz-ustaz. Tapi itulah saya kata ustaz-ustaz tak nak baca bab ni. 9 hak sebagai seorang isteri dalam perkahwinan. Bila seseorang tu kahwin, dia ada 9 hak. Buat peta minda cantik-cantik, lukis-lukis, tampal A4, tampal dalam bilik. Suami kata ni apa hak pula, ada nota ni. Yang pertama, nafkah diri. Okey, menurut syarak, seseorang isteri yang taat berhak mendapat nafkah daripada suaminya. Poinnya, isteri yang taat. Kalau dia tak taat, dia tak berhak. Suami pun tak berhak bagi nafkah kat dia. Tapi tengoklah ketaatan tu macam mana. Dan kita kena detailkan apa macam mana daftar ketaatan tu. Jadi undang-undang keluarga Islam memperuntukkan bahawa mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki sama ada suami atau lelaki lain, maksudnya bapa kan, memperuntukkan nafkah saraan untuk keluarganya, terutama isteri lah. Faham? Maksudnya isteri boleh mohon dengan mahkamah peruntukkan nafkah untuk dia, walaupun bukan dalam proses perceraian, walaupun bahagia, nampak bahagia je kan, tiba-tiba isi borang kat mahkamah tuntut nafkah. Suami pun dapat surat saman daripada mahkamah memerintahkan supaya suami hadir. Kenapa ni tiba-tiba awak daftar dia punya buat permohonan nafkah ni? Kita kan tak ada masalah. Ya, memang tak ada masalah, tapi saya tuntut hak saya, nafkah saya, sebab abang tak pernah bagi pun. Kan, ke hulu ke hilir bahagia kan, dalam TikTok gedi-gedi suami isteri. Rupanya isteri menuntut hak. Boleh. Dan ramailah yang buat benda ni. Untuk apa? Untuk mengelakkan isteri ni kena minta setiap bulan, macam minta sedekah. Betul? Bang, nak duit, kena minta. Kalau tak minta, tak bagi, tak dapat. Bagilah RM50 untuk sebulan. Kita pun minta lagi kan. Takkan dah habis RM50 bulan lepas? Ya Allah, abang ni berah mahal, ikan mahal semua. Jadi sebelum kita kata isteri tu no shoes ke apa, tak hormat, lihat dulu tanggungjawab suami. Kadang-kadang isteri yang no shoes lahir daripada suami yang no shoes. Betul? Nafkah diri. Nafkah diri tu kalau ulama kita cakap ada 4 lah. Pakaian, makanan. Makan berapa kali sehari? 2 kan? Kalau jadi makan 3, dalam Islam 2 je. Tak cukup 2, 3. 3 tu cari sendiri, suami tak ada tanggungjawab dah. Kan? Tapi kalau sebelum kahwin tahu dah dia jenis makan 3, tiba-tiba kahwin paksa makan 2, tak boleh duduk. Kan? Dia kena tengok uruf ataupun keadaan seseorang bakal isteri tu. Kan? Kalau kita ambil isteri tu biasa tak buat kerja rumah, biasa demek kan. Kahwin pun dia kena sediakan. Itu sebetulnya, tapi tak apalah, isteri kan banyak redha. Redha je lah kan, nak syurga. Okey, makanan, tempat tinggal.
tempat tinggal. Tapi isteri sekarang kan banyak reda, tak apalah buat loan pun belum bersama. Suami pun dah tetapkan rumah saya bayar, kereta abang bayar. Lepas tu bila dah bergaduh kan, abang ingat rumah ni nama saya. Lepas tu nak naik kereta pula, abang pula kata, awas kereta ni nama saya. Susah kan. Jadi nak kata, nak mandatory kata suami kena sedia semua tu tak boleh lah di sekarang kan. Terutama di bandar besar macam ni, sama-sama lah. Tapi kena tahulah, tahu tanggungjawab. Sebab seorang suami kalau dia dah rasa selesa suami isteri banyak bantu, dia mulalah terfikir benda lain pula kan. Lebihan tu lah nak bina cawangan-cawangan tu. Okey, itu bab nafkah. Apa lagi? Nafkah, makan, pakaian. Bincanglah dengan suami malam ni kan. Tapi dah pencen tak naklah pakaian tu. Bang, pakaian dalam Islam berapa kali setahun. Tapi saya setiap kali raya saya yang beli baju saya. Malah baju abang pun saya beli. Betul tak? Kita cerita benda ni bukan nak menuntut hak, bukan tapi kita nak menyelamatkan suami di akhirat. Kan? Tapi kalau kita bercerita macam ni, kok suami pula kata, biarlah urusan saya lah dengan Allah ke akhirat tu. Seorang isteri yang baik nak sama-sama mengajak suami dia ke syurga. Itulah matlamat kahwinan. Aku nikah untuk apa? Kan? Pakaian. Tapi kalau kita ni jenis suka ikut fashion, style kan, trend, ikut trend, yang tu suami tak inilah, tak boleh dah ikut kan. Okey. Yang kedua, hak ni hak jagaan anak-anak. Okey. Dalam tempoh perkahwinan pun boleh. Menurut syarak, ibu yang paling berhak menjaga anak kecil semasa kahwin ataupun selepas perkahwinan dibubarkan, bercerailah maksudnya. Dan masyarakat kita pun dia tengok anak, kalau anak kecil dapat kat mak kan. Tapi tak semestinya dia kena bawa ke mahkamah. Kita kata memanglah kalau anak menyusu tu hakim akan bagi dekat ibulah. Okey. Yang kecil. Tapi walau bagaimanapun hakim akan melihat keadaan suami ataupun isteri. Kalau kata perceraian. Hakim akan panggil anak. Dia panggil anak bukan nak tanya nak duduk dengan siapa. Okey. Min kan, Min. Min nak duduk dengan siapa kalau dia beri pilihan? Mak ke ayah? Min nak duduk dengan ayah. Min nak duduk dengan ayah. Kenapa? Ayah best, tak payah pergi sekolah agama. Ayah tak suruh solat, tak payah mengaji Quran. Mak tension, mak lagi suruh pergi agama, lepas tu pergi tuition, suruh solat kejut ke pagi. Walaupun anak nak duduk dengan ayah, hakim melihat benda tu. Melihat kepentingan anak-anak dalam beragama. Kan? Macam tu maksudnya kita punya ilmu sebelum ni, anak kecil dapat kat mak tu tak betul. Melihat kepada yang pertama kepentingan agama anak-anak, menjaga agama anak-anak. Okey, kalau dia kata duduk dengan anak, okey, dalam anak menyusu ni kan, anak menyusu sepatutnya dapat kat mak lah kan. Tapi hakim tak akan bagi sekiranya di pihak suami dia beritahu hakim, bekas isteri saya ni seorang yang perempuan yang tidak bermoral. Dia kerja GRO. Dia masa saya ada pun dulu dia bawa balik lelaki lain, bawa balik ke rumah. Walaupun anak tu menyusu kan, tetapi hakim tak akan bagi. Nampak tak kepentingan agama dan moral akhlak anak-anak tu. Hakim tak nak anak-anak membesar dalam keadaan yang suasana yang tidak sihat, suasana yang tidak bermoral. Nampak kat situ Okey. Itu dalam yang kedua lah, hak menjaga anak. Yang kedua, nafkah anak. Tadi nafkah isteri, ni nafkah anak. Ikut hukum syarak, bapa wajib menanggung nafkah anak-anak yang masih di bawah tanggungannya dan yang tidak berkemampuan. Selagi anak di bawah tanggungan tak kerja, tanggungjawab mak ayah.
Ataupun umur dia dah 20-30 tahun tapi tak ada kemampuan, OKU ke kan, hilang akal dan sebagainya, tanggungjawab ayah. Dan mahkamah boleh memerintahkan seseorang bapa membayar nafkah untuk anak-anak. Jika dia enggan atau cuba memperuntukkan nafkah anak, ataupun dia tinggalkan terus isteri dan anak-anak, maka isteri bolehlah tuntut dekat mahkamah. Kalau dia ni bekerja, suami bekerja, isteri boleh minta dengan mahkamah supaya memerintahkan majikan suami untuk potong gaji terus, masuk akaun. Kalau anak, masuk akaun anak lah. Kalau isteri, masuk akaun isteri. Saya lupa tadi yang pertama, nafkah isteri tadi. Isteri pun boleh ni memohon dengan mahkamah potong gaji suami masuk ke akaun isteri. Masuk ke akaun isteri. Sebab dia macam tentera masuk terus kan. Selamat dah, ramai tentera-tentera di akhirat nanti selesai masalah nafkah. Dan dia masuk terus. Manakala kejaya-kejaya lain teruslah meminta sedekah. Seolah-olah macam itulah. Ada seorang artis tu kan datang jumpa saya tahun 2000. Dia minta nafkah dengan suami dia. Duduk sekali ni. Dia minta nafkah. Tak cegai pun. Semua totalnya 18,000 sebulan. Saya kata, ya Allah, tapi dia minta, dia tahu kemampuan suami tak. Saya kata senaraikan dulu. Dia senarai semua, kecil-kecil. Ni termasuk dia dan anak-anak lah. Pamper anak, perubatan anak-anak sentiasa tak sihat kan. Maintenance artis kan tinggi, itu jadi 18,000. Last sekali pergi bicara semua mahkamah dapat je 8,000. Hakim potong 10,000. Sebab melihat juga kemampuan suami. Memanglah dia minta 18. Kalau dah suami kerja on off, tak boleh nak bagi 18,000. Kalau mahkamah minta perintahkan seperti mana diminta 18,000, kalau suami tak mampu bagi, dia dikira menghina perintah mahkamah. Boleh dimasukkan dalam penjara. Jadi 8,000 je lah. Kan? Tapi detail lah dia buat tu. Detail berapa A4 dia tulis. Pampersnya dengan semua-semua. Kan? Berani buat gitu. Yang elok bahagia jadi bergaduh. Okey, tunggakan nafkah. Yang ni ramai tak tahu. Tunggakan nafkah. Dah kahwin dengan suami 20 tahun dah, 30 tahun dah. Kan? Hari ni pergi kuliah ustazah situ pula lah tunggakan nafkah. Balik dia terus. Balik kira, ambil kalkulator. 20 tahun kahwin. Suami dia bagi nafkah elok 5 tahun je. Lepas tu, ke laut lah semua. Kita pun dah naik gaji, dia ikut gaji apa? Kau dah naik gaji tu, pandai kau lah. Jadi dia tak bagi nafkah kan. 20 tahun kahwin, 5 tahun bagi nafkah, 15 tahun dia abai. Saya kata boleh tuntut nafkah tertunggak. Jadi 15 tahun tu dia darab lah dengan berapa? Sehari RM20 lah kan, nafkah makan semua kan. Pergi ngeteh-ngeteh pagi semua kawan-kawan semua kan. RM20 darab dengan 15 tahun. Berapa ribu tu dapat? Pergi ke mahkamah, isi borang memohon nafkah tertunggak. Boleh dalam perkahwinan. Tapi macam saya kata tadi lah, daripada elok bahagia cari gaduh. Walaupun kita menuntut hak kita kan. Sebab tu saya kata ustaz-ustaz kita, penceramah kita tak nak ajar tajuk ni dekat masjid. Kan? Cuba ustaz mengajar waktu maghrib isyak. Suami-suami kita ada ilmu tak tentang ni? Ada ilmu jaga hak, jadi suami yang baik, soleh semua. Fokus pada kerja. Kan? Baru dapat tahu ilmu ni rupanya. Balik pun cerita kat kita, rupanya abang dah banyak dah abai nafkah kat ayang. Kan? Ayang kira lah berapa kan, aku nak bayar semua tunggak. Bagus tak? Jadi pihak masjid buatlah forum Buat forum biar ada suami sekali. Tapi saya takut pula dah buat tajuk forum suami tak datang. Kan? Sampai macam tu culasnya dah lari. Buat tajuk Maulidur Rasul. Lepas tu dia balik tu dalam bracket tu tajuk nafkah. Kan?
Itulah kita kan suka lari daripada tanggungjawab. Ibu lari daripada tanggungjawab, suami lari daripada tanggungjawab. Sebab tu di hari akhirat nanti, tak ada hari yang paling sibuk hari akhirat. Di mana suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami, anak lari daripada mak, mak lari daripada anak, semua. Walaupun suami dah meninggal lama dah kat dunia, rindu nak jumpa suami. Semoga kita jumpa bang di syurga. Kita rindu kan, kita ni tak mati lagi, suami mati dah, rindu. Tapi bila di akhirat masa dibangkitkan, berselisih dengan suami, lari. Suami lari daripada kita, kita lari dari suami. Tadi kata rindu kat dunia, lari sebab ni lah. Sekejap lagi nak hisap, nak timbang. Suami tak bagi nafkah lama dah, kan? Rindu bak lain. Kan? Allah akan panggil suami, Allah akan panggil isteri. Okey, persaksikan. Tu dikatakan penyaksian, penting. Persaksikan adakah suamimu ini memberi nafkah dengan betul di dunia. Kan? Kita tak boleh nak menipu. Sayang macam mana kat suami pun. Suami tak bagi nafkah, kita sayang, kita kata ya bagi. Boleh nipu depan Allah? Tak boleh. Demi Allah, suami aku memang tak bagi nafkah. Sebab tu penting benda ni ada ilmu untuk masa pra perkahwinan tu kan. Pra perkahwinan kebanyakannya anak-anak kita pergi daftar pra perkahwinan kan, yang disyarat tu, ustaz yang mengajar. Pula masa minta jadi penceramah pra perkahwinan, saya mohon. Lepas tu jami tanya, kenapa Ustazah mohon? Kan? Saya kata sebab saya sebagai pegawai syar'i, saya tahu punca perceraian di KL banyak sebab nafkah, isu nafkah. So saya nak cerita dalam pra perkahwinan, tanggungjawab pada pengantin-pengantin lelaki. Tapi sampai sekarang tak ada, dia orang tetap nak orang lelaki juga. Saya kata kalau orang lelaki ceramah perkahwinan, dia akan tekankan isteri taat pada suami, isteri taat pada suami. Dia cerita dapat nafkah. Kan? Jadi agaknya saya kena buka pusat perkahwinan sendiri kot. Kan? Saya tanya bahagian perkahwinan bila ni nak susun, ambil perempuan jadi bagi tauliah kan, nak bagi lesen, tapi tak ada pun dijemput, tak atur pun. Itulah Ustazah dia kata, pusat perkahwinan tak nak lah orang perempuan, nak orang lelaki. Saya kata saya bukan apa, saya memang saya tahu punca perceraian tu sebab apa. Isu nafkah. Kalau kat kota-kota besar lah, sebab orang perempuan dia kerja. Bila kerja tu yang jadi gaji awak lebih banyak lagi saya. Okey, awak jaga yang ni, anak ni, saya jaga anak ni, gini lah. Dia bagi-bagi. Ikut sedak dia je dah. Dia tak ikut yang Islam lah. Okey, tunggakkan nafkah. Jelas Okey, tunggakkan nafkah anak pun sama jugalah. Boleh kira semua, total. Kan? Total semua. Sebab itulah hisap kita lama kan kat akhirat. Hisap lama sebab ni lah. Kan, yang saya kata rindu-rindu berselisih bahu dekat akhirat pun lari, pakat lari. Tak ada dah rindu-rindu. Kan, sebab lepas ni dihisap, dia tahu kan dia tak bagi nafkah untuk isteri dan anak-anak, dia lari dah. Nak lari mana? Kan, bila malaikat panggil nama untuk dihisap, tak dapat nak lari. Kan, kecuali suami meninggal, kita kata kepada Allah, aku halalkan semua yang suami aku buat pada aku, cuai nafkah dan sebagainya. Kita ni bab kematian memanglah halal semua. Betul tak? Halal. Kita pun sama juga. Masa nak tidur ke apa, sentiasa minta halal dengan suami, apa benda yang terasa hati suami dan sebagainya. Okey, nafkah anak tertunggak tadi pun sama juga. Boleh bagi tarikh kegagalan dia bagi nafkah tu start bila. Kan? Polis muflis lah nak bayar kan. Kalau seseorang isteri dia buat fasah, memang nak berdasarkan pada dokumen dia, bukan berdasarkan pada dia cerita. Tak ada dokumen tak boleh. Bila tak bayar nafkah, sebab tu saya nasihatkan pada para isteri, beli apa-apa ada bil simpan. Sudahlah. Pergi AJ minta bil, beli telur masin minta bil, beli barang Kak Imah minta bil. Kan Kak Imah kan? Kak Imah kena buat resit. Isteri-isteri nak simpan dalam dokumen, jadi apa-apa nanti.
Okey. Hak tempat tinggal sama jugalah yang saya sebut tadi hak tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang sesuai dan munasabah. Tak kira lah nak sewa ke milik dia, ikut kemampuan. Jangan sampai angkut isteri pergi tidur bawah jambatan, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia sebelum nikah kena tengok kemampuan. Dia tengok hukum nikah. Ada nikah hukum dia wajib, ada nikah hukum dia sunat, ada nikah hukum dia haram. Haram ni bagi yang memang tak ada kemampuan langsung, fizikal, mental, rohani, jasmani, tak ada langsung kemampuan, haram nikah. Memudaratkan isteri. Dia ada penyakit, dia tak ada kemampuan, akan menyebabkan isteri derita, tak boleh, dia haram. Bukannya semua pernikahan tu menyempurnakan agama. Okey, lepas tu nafkah sementara. Ada juga nafkah sementara. Isteri atau wakilnya berhak, wakil isteri berhak mohon kepada mahkamah satu perintah sementara nafkah bagi dirinya. Maksudnya sebelum mahkamah keluarkan berapa-berapa yang kena suami bagi, dia kena bagi nafkah sementara lah nak hidup. Kadang-kadang mahkamah ni 2-3 tahun tak selesai lagi. Dia kena bagi. Okey. Dan adalah perintah-perintah lain seperti perintah tegahan, rumah isteri bercerai, suami nak tuntut. Dia boleh buat perintah tegahan daripada menjual, suami jual. Masa saya ingat masa saya ambil lesen kereta kan. Saya ambil lesen kereta kat Mesir, lepas tu kena terjemah balik kat Malaysia. Saya buat dekat scam ingat tak? Gombak kan, kawasan orang asli tu. Masa saya duduk UIA, saya buat kat situ. Masa saya test JPJ kan berborak lah, tak nak bagi kita gabra kan, ambil lesen tu. JPJ duduk sebelah. Masa tu saya memang aktif lah bawa kes sebagai peguam. Dia kata, puan boleh ke kalau saya nak, saya baru lepas bercerai dengan suami isteri, saya nak tuntut rumah. Saya kata boleh. Dia kan, lepas tu saya kata, rumah nama siapa? Ni sambil-sambil test ni dapat markah penuh hari tu. Markah penuh hari tu. Dia kata, saya tanya nama dia kata nama isteri lah rumah tu. Walaupun saya tak bagi duit 1 sen pun beli rumah tu. Maksudnya tu dipanggil atas pencarian. Boleh suami tuntut ataupun rumah tu namanya suami, isteri tuntut walaupun isteri tak pernah 1 sen pun bagi rumah tu. Suami lah bayar deposit, suami potong gaji dia bulan-bulan, kita tak pernah 1 sen pun. Boleh kita tuntut. Okey, yang ni rumah isteri, nama isteri, saya nak tuntut boleh tak, suami kata. Saya kata boleh. Boleh tuntut. Kan? Cuma portion tak adalah sama. Dia berhaklah tuntut. Kan? Akhir sekali kan nak sampai tu saya kata, kalau cik tak malu lah, kata. Kalau tuan tak malu, tuntut lah. Sebab yelah, dia boleh, dia berhak tuntut. Cuma malu lah kan. Malu lah. Tapi kalau tuntut boleh lah. Dia fight lah. Dia fight macam mana? Saya bagi suami isteri bekerja kan. Saya tunaikan hak-hak lain. Cuma rumah je saya tak ambil pot dia semua. Boleh. Maksudnya dia menyumbang, dia tak menyumbang duit, dia menyumbang moral. Dia bagi moral support, dia senyum kat isteri dia. Moral dah tu. Nafkah, orang tak faham nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin ni bukannya di bilik tidur. Nafkah batin ni sesuatu yang menyebabkan dia rasa terhibur, jiwa dia tenang. Kan? Pergi kerja kan, suami berpisah ke sana ke sini pergi kerja. Suami pun WhatsApp. Darling, dah sampai tempat kerja? Dah bang. Tu pun nafkah batin dah tu. Seronok tak kalau suami tanya? Seronok? Nafkah batin, seronok. Kan? Tapi tak tanya masalahnya. Ayang dah makan ubat ke belum? Wow kan? Kita kan makan ubat, kecil mana darah tinggi. Suami tak pernah tanya pun. Mati-mati yang gitu. Potong kaki, sesak nafas kan. Doktor bertanya suami, dia ada penyakit apa? Entahlah, tapi dia makan ubat lah hari-hari. Masya Allah kan, suami. Punyalah tak jaga. Lepas tu barulah mula nak menyesal tak? Kita pun samalah juga, tanyalah khabar suami kan. Sebelum rakan sekerja dia tanya. Kan? Kita tanya, abang dah makan ubat ke belum?
Takutlah orang kat office makan, tuan dah makan ubat ke belum? Orang lain tanya lain dengan isteri tanya. Kan? Dia pun fikir isteri aku pun tak pernah tanya. Staf aku pula tanya. Mulalah hati membunga. Ada bibit-bibit cinta. Dia sebenarnya macam itulah. Kan? Okey, kita bincang apa tadi? Nafkah batin. Nafkah batin suami dia lain seronok dia. Kita lain. Kan? Kita suami tanya khabar. Kan? Sekejap tanya, sejam tanya pula. Dah makan pagi? Seronok. Itulah yang menyebabkan kalau suami beli rumah tak guna duit 1 sen pun duit isteri, bila kita kalau dah boleh nak perceraian ataupun kematian, boleh tuntut hak harta sepencarian tu. Sebab kita boleh kata kat mahkamah, kita memberi nafkah, kita memberi moral, inilah maksudnya sokongan. Dia kerja, kita bagi sokongan, kita jaga anak dia. Sebab kerja, menjaga anak dia bukan kerja ibu. Kan ramai orang Melayu kan, dia kerja ibu je semua. Dia boleh pergi kerja tu sebab kita jaga anak dia. Dia balik kerja, kita senyum. Dia nak pergi kerja, kita senyum. Kita senyum masa dia pergi kerja tu, semangat dia pergi kerja. Cuba kita hempas pintu kuat-kuat. Kan? Pergilah bang. Dia bukan. Kerja pun tak bermaya hari tu. Semua benda tak menjadi kerja. Tiba-tiba bercerai nak tutup rumah. So masa menuntut harta sepencarian tu, isteri boleh cerita, saya seorang suami isteri yang taat, tak pernah ni lah, kan, tak pernah menyakiti hati. Lepas tu bagi sokongan pada dia, jaga anak dia, berjaga makan minum dia. Itu menyebabkan hakim akan menilai balik berapa portion yang kita dapat masa menuntut harta sepencarian tersebut. Tapi janganlah rumah tangga senyum sebab nak tuntut apa-apa, kan. Dia datang dengan sendiri sebenarnya benda ni, kan. Hati dah bahagia. Tanya makan ubat pun dah rasa ceria dah hidup. Kan? Kan saya semua angkat tangan. Siapa pula suami yang bertanya makan ubat, kan. Malu pula tak. Muhasabahlah balik, kan. Muhasabah. Kita lah mulakan dulu. Nanti kan balik tanya abang. Abang tanyalah saya makan ubat ke belum, kan nanti. Kita mulakan dulu. Balik ni tanya WhatsApp sekarang. Bang makan ubat ke? Suami pun buang terbiak ke isteri aku, kan. Tiba-tiba hari ni tanya makan ubat. Tapi itulah ilmu, kan. 20 tahun kahwin, ya Allah tak tahu benda ni tak ada dalam kitab rupanya. Tak ada dalam tafsir, kan. Bab makan ubat ni. Tapi itulah kebahagiaan. Kita belajar rumah tangga Rasulullah, kan. Rasulullah bantu, Rasulullah jahit baju, Rasulullah banyaklah dalam rumah tangga. Rasulullah gurau, kan. Walaupun Rasulullah panglima perang yang hebat, yang tangkas, perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah sebelum meninggal, menghadapi Rom. Masa tu semua sahabat lari takut sebab ramai tentera Rom. Masa tentera Rom datang gedah Rasulullah, masuk. Orang lain semua lari. Rasulullah masuk. Berani tak Rasulullah? Berani. Macam tentera Al-Qassam sekarang lah menghadapi Israel. Berani. Tapi Rasulullah romantik di rumah. Main lari-lari, kejar-kejar, jahit baju, masak-masak, kan. Cuma tak diceritakan lah. Tanya Aisyah makan ubat ke belum. Tapi nak cerita gambaran begitulah. Sebab itulah Rasulullah boleh nikah ramai, isteri tak marah, kan. Sekarang ni suami nak kahwin memang marah. Saya seorang pun abang tak jaga. Tak. Ada satu kes saya nak cerita. Ada lagi masa? Ada, kan? Banyak, kan? Setengah jam. Suami nak poligami, buat permohonan poligami dekat mahkamah. Saya ingat sampai hari ni sebab saya bukan berhandle kes ni. Saya hadir sebab nak tunggu kes saya, kan, dalam kamar. Jadi hakim tanya, hakim panggil suami dan isteri. Isteri pertama lah. Sebab suami dia mohon poligami. Ditanya suami isteri, tahu ke kenapa awak dipanggil pada hari ni? Hafsah lah minta tolong. Contoh, sorry lah nama Hafsah. Contoh. Ada. Contoh. Tahu ke kenapa dipanggil? Ya, kenapa? Suami saya mohon poligami. Adakah awak setuju? Dia kata, ya, saya setuju. Maksudnya izinkanlah. Boleh luluskan je lah. Ya Arif, dia orang negeri, kan. Luluskan je Ya Arif. Cuma saya nak cakap sikit Arif. Dia pun bawa satu bakul ubat, kan. Dia bawa dalam kamar ni. Saya pun seronok Ya Arif dia nak kahwin. Sebab saya dah lama jaga dia. Dalam bahasa negeri dia lah, saya dah lama jaga dia. Saya dah letih dah. Saya nak pergi mana nak healing dengan kawan pun tak boleh.
duk jaga ubat dia ni. Satu orang bakal ubat dia. Sekarang ni bagi kat maju saya pula jaga. Seronok saya gelak kan. Sebab hakim pun tahan gelak saya nampak kan. Nampak tak kat situ? Nak kahwin kan? Ringan sikit kerja. Boleh pergi masjid, boleh datang kuliah. Selama ni tak boleh jaga suami. Geram betul tak? Dia geram lah tu kan. Tapi dia sukalah. Sebab tak payah. Dia boleh pergi keluar mana-mana saja. Okey. Habis. Nikah sindiket pula. Saya nak cerita nikah sindiket pula. Contohnya, misalnya kahwin lebih 20 tahun. Ni isu lah Dia kahwin dengan suami dia 20 tahun. Tiba-tiba dia dapat tahu suami bernikah lain secara sindiket. Biasanya yang kahwin sindiket ni orang yang tak mampu, yang suami isteri tak bagi kan. Dia tahu suami dia sindiket. Dari segi rumah tangga, isteri banyak bantu suami, jadi dia tertekan. Jadi macam mana nikah sindiket ni? Kalau seseorang nikah sindiket, okey, nak cerita nikah sindiket ni, mungkin dikahwin dekat Golok, Siam, Bandung dan sebagainya. Atau mungkin dia boleh jadi kahwin kat Malaysia. Banyak sindiket kat Malaysia. Kahwin sindiket kat Malaysia ni, yang pertama mungkin dia bukan juru nikah. Itu pun nikah sindiket. Kita nampak dia ustaz, kita nampak dia imam. Tak semua imam juru nikah. Hanya yang ada tauliah nikah sahaja. Tu kalau berlaku juga itu sindiket. Kat Malaysia lah, yang kat luar tadi saya dah cerita dah. Kat Malaysia juga boleh jadi sindiket. Kalau zaman-zaman 2000 dulu, tahun awal 2000, 3,000 je bayar, boleh dapat surat nikah. Wallahu alam macam mana dia dapat surat nikah. Cuma yang kedua dari segi, yang pertama dari segi akad nikah, imam. Yang kedua, dia bukan imam, dia bukan siapa-siapa, dia boleh bagi surat nikah. Orang kalau nikah 10,000 boleh bagi kan. Jadi tak ada wali pula. Kononnya tak ada wali. Tak ada wali, tak nak nikah kat Siam kan. Kalau Siam wali hakim. Okey, dia pun nikah kat sini kan. Dia pun ambil pendapat mazhab Syafi'i, boleh wali hakim lebih 2 marhalah. Dia pun bawa round pergi nilai. Lalu Bukit Mahkota kan. Pergi Seri Putera, masuk Seremban, pergi Gombak. Lebihlah 2 marhalah tu. Okey, boleh ambil dah wali hakim. 2 marhalah lah tu. Kan, tu nikah sindiket. Ramai ni orang buat sampai sekarang. Okey. Itu adalah nikah sindiket. Okey, apa lagi isunya? Ada soalan tanya Ada soalan? Tak ada kan, suami tak ada masalah semua ya. Apa maksud? Okey, dia nak sahkan lah tu, dia ambil mazhab, dia ambil pendapat mazhab lebih 2 marhalah guna wali hakim. Dia nak sahkan lah. Dia kalau kita kata di sisi undang-undang keluarga Islam tak sah lah. Dia dapat surat nikah, dapat dengan cara yang tidak elok, bayar-bayar duit-duit dah. Sebab tu saya ingat masa, saya tak nak sebutlah siapa dulu masa saya lawan kes dengan dia, surat nikah dulu, dia ada, ingat tak tebuk, cok tebuk tu. Tebuk lagi ke sekarang? Tak ada dah kan, dia guna lain lah, benda lain kan. Dulu tebuk, dia punya, yang lawan saya tu, dia ingat kalau surat nikah betul, yang palsu tebuk juga, yang dapat melalui sindiket. Tapi yang bahagian penguasa agama ni, dia ingat berapa lubang. Ada 30 lubang kan, macam tu sekali. Sebab yang sedikit keluarkan tu ada tebuk juga. Tapi ya betul. Dan satu lagi, kalau nikah sindiket ni, kita nak buat sambutan anak nak kahwin nanti kan, saya sebut tadi kan, nak surat nikah mak ayah. Tak ada dekat sistem bahagian perkahwinan nikah rujuk cerai. Sekarang sistem
Kalau tak ada daftar dekat pejabat agama, tak ada sistem. Sekarang ni surat nikah ada kan, dengan kita. Maksudnya tak valid lah benda tu. Kalau nak mohon apa, nak mohon pewarisan kematian kan, suami banyak harta, suami mati, tak boleh kita. Tak boleh. Okey, kalau biasanya kasih sindiket ni yang isteri kedua kan. Sebab dia takut kat isteri pertama nikah. Okey, bila suami meninggal, dia isteri pertama je lah yang isteri yang sah yang dapat hak pewarisan, harta pusaka dan sebagainya. Isteri kedua tak boleh apa-apa. Tu nikah sindiket. Sekarang ni ada negeri-negeri yang senang nikah sindiket, ada kan. Orang-orang yang ramailah ulat-ulat ni menggunakan agama tu kan untuk kepentingan tu. Okey, yang tu tak nak sebut lah banyak-banyak. Bahaya pula. Okey, suami tangkai jering. Allahuakbar. Tajuk pun sebaik tak jadi tajuk poster ni tak, suami tangkai jering. Ketidak suami tak izin ni keluar datang kuliah ni. Suami tangkai jering ni kalau zaman Rasulullah pun Hindun kan, ingat dari masuk Islam, ditanya kat Rasulullah kan, Rasulullah boleh tak suami aku Abu Sufyan ni kena kod, aku ambil duit daripada dia tanpa izin dia. Rasulullah jawab apa? Ambillah sekadar kemampuanmu, jangan lebih-lebih kan. Nak basuh seluar suami, masuk biasa basuh lah, nampak ada 1,000 kan. Kita pun hitung sendiri, nafkah tertunggak lebih dari 1,000 ni. Ambil semua kan. Kalau nak ikut memanglah boleh, tapi kalau isteri yang jujur cakap lah kan. Tiba lah tutup harta, nafkah tertunggak jumpa duit 1,000. Maksud Rasulullah, kalau kata ambil tu boleh tanpa pengetahuan dia, sekadar keperluanmu sahaja, jangan lebih-lebih kan. Hari ni nak makan nasi lemak, roti canai dan bubur nasi je. Tak payahlah duk tiba-tiba hari ni kan nak makan biryani kambing lah apa semua. Tapi kita tahulah, kita hidup rumah tangga ni, kita dengan suami je tahu cukup tak cukup. Betul tak? Orang lain tak tahu. Kita redha tak redha semua. Tapi biasa isteri ni dia redha apa yang suami dia bagi setakat mana. Kan? Dia redha tak apalah bang, kan, bersyukurlah apa yang ada. Dia tak redha bila? Bila suami ada orang ketiga, dia mula tak redha tu. Selama ni saya redha bang, tapi mulai yang ini saya tak redha walau 1 sen pun. Saya dah mula dah fight nafkah tertunggak. Mula dah kan. Atas pencarian semua. Jadi itulah kalau suami tak ada ilmu, dia memang buat apa yang dia suka sebenarnya. Suami tangkai jering tadi. Okey, kalau saya lupa nak sebut, kalau seandainya tanggungjawab nafkah anak tu kan, suami meninggal, okey, suami meninggal, yang tu masuk bab faraid, saya tak nak sentuh lah berapa persen tu. Cuma kalau suami meninggal, tanggungjawab membiayai nafkah anak di bawah tanggungjawab siapa? Ibu, bapa saudara, adik-adik ayah lah, ni suami arwah. Dia sebelum bapa saudara ni ayah dulu. Pak mentua kita lah, ayah pada. Tapi selalunya ayah dah tak ada kemampuan dah kan. Okey, maksudnya keluarga suami, bukan ibu, maksud isteri, bukan isteri dan keluarga isteri. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat, isteri yang tak pernah bekerja pun bila suami meninggal mula kena bekerja, tak reti bawa kereta, tak reti nak mulakan hidup kat luar, terpaksa ngedah nak membiayai anak-anak yatim ni, anak arwah ni kan. Sedangkan tanggungjawab sebenarnya adalah tanggungjawab bapa ataupun adik-beradik lelaki, adik-beradik suami. Tapi tak tanya khabar pun. Ada ibu kan, ibu lah semua. Inilah berlaku bila masyarakat tiada ilmu. Kan? Harta peninggalan. Kalau ada harta peninggalan, takutnya berebut pula harta peninggalan tu. Anak yatim kan. Okey. Seterusnya fokus kepada
Cerai lah. Cerai lah pula lah. Cerai cerai lafaz biasa satulah. Cerai lafaz biasa, aku ceraikan kau, jatuhlah talak, dah kena ada waras semua. Sama ada disebut 1, 2 atau 3. Ni yang isu sekarang ni, yang tak ada dalam Quran. Cerai SMS, WhatsApp, ataupun dia borak kat kedai mamak, alah aku dah cerai dah, minah kat rumah tu. Jatuh talak walaupun bergurau. Kan? Benda bergurau ni tak boleh. 3 benda yang dia jadi betul-betul walaupun dia bergurau. Nikah, kahwin, rujuk. Nikah, cerai, rujuk. Cakap dengan kawan-kawan je. Kat rumah tu, alah aku dah cerai lah dia. Tak boleh. Yang dengar tu kena jadi saksi. Kena buat pengesahan lafaz cerai. Sama ada jatuh ke tak talak tu, semua orang tak boleh tentukan. Peguam pun tak boleh tentukan. Dia kena pergi buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Sama ada jatuh ke tak. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak kata, sorry saya terlepas cakap tadi, saya bergurau je dengan kawan-kawan. Tak boleh. Dalam keadaan dia waras. Ataupun yang isteri tak tahulah. Ataupun dia WhatsApp, saya ceraikan awak. Kalau di sisi Imam Syafi'i jatuh talak bertulis. Kalau ditulis dia lafaz lagi jatuh. Kan contohnya lah, saya ada satu kes dulu. Foreigner. Dia kerja ke SCC, datang suami isteri menangis-nangis. Suami dia mengaku dia dah diceraikan isteri talak 3. I divorce you. Dia tulis dekat cermin. Kan zaman-zaman dulu kan tulis kat cermin. Saya tanya isteri, dia tulis tu dia baca tak? Sebab kalau tulis saja tu, mungkinlah kita boleh gunalah pendapat mazhab lain. Sebab dia nak balik ni. Dia cerita dia nak balik. So isteri kata, isteri tu baguslah, jujur. Dia kata, memang lepas suami saya tulis, suami saya lafaz. I divorce you. 3 kali. Saya kata memang jatuh lah. Memang jatuh. Nangis lah kan. Sebab cerita balik ni berlaku mungkin marah. Lepas tu dia mula sogok lah cerita lah. Kita dalam kerja ni kan. Puan, saya bagi puan 1 juta kalau puan boleh jadikan ni talak 1. Bayangkan kalau saya dapat 1 juta sampai sekarang dah saya tak kerja. Ya ke? Habis kejap je dah. Tapi saya kata tak boleh nak manipulasikan hukum Allah. Saya kata saya memang jatuh. Saya kata pergi tempat lain lah yang nak 1 juta tu. Sebab kalau isteri tak mengaku, isteri misalnya sembunyikan lah, dia tulis je, dia tak cakap. Saya boleh buat perhujahan, kata ikut mazhab lain yang tidak sebut. Ada yang kalau selagi tak sebut tak jatuh. Ada. Kan? Tapi bila dia sebut, saya kata tak boleh. Dan saya tak tahulah macam mana keadaan sekarang. Mungkin dia pergi tempat lain yang nak 1 juta tu kan. Jangan mulut kerana mulut badan binasa. Ada pula nak tentukan berapa jatuh talak ni. Bagaimana suami awak lafaz? Suami saya lafaz, saya ceraikan awak sebanyak bintang di langit. Geram betul tu. Talak ada 3 je. Awak niat berapa? Yang ni hakim akan tanya dia lah, niat berapa. Kalau dia memang tak nak kat isteri dia akan jawab saya niat 3. Kalau dia masih lagi sayang, dia akan cakap niat 1 atau 2 lah. Kan? Sebab tu kuasa talak dia duduk dekat suami. Sebab kita kan suka bebel. Kalau isteri yang bagi talak, setiap hari talak. Kan? Minta duit sikit tak bagi, talak. Okay? Bahaya. Begitu juga rujuk. Tak boleh main-main. Tak boleh sembunyikan rujuk. Maksud saya apa? Nak rujuk siap-siap, bergaduh-gaduh nanti kan. Lepas tu terlepas cakap, talak 1. Lepas tu rujuk. Kalau dua-dua jahil, suami isteri senyap-senyap je, bahaya. Tapi kalau isteri ni jenis datang belajar agama, suami tak, isteri pun tanya, Ustazah macam mana talak? Suami saya jatuh ke talak pada saya. Lepas tu dia ajak rujuk. Saya kata pergi dulu jabat agama, lafaz buat pengesahan lafaz cerai dekat mahkamah. Jatuh talak 1, hakim akan bagi
surat perintah supaya daftarkan surat cerai lah, dengan 1 talak ditulis. Nak rujuk, daftar kat Jabat Agama akan bagi, Jabat Agama akan ambil balik surat cerai, dia akan bagi surat rujuk. Menandakan kita ni pernah rujuk, dah rujuk lah. Bayangkan suami isteri tadi tak nak daftar cerai dan kita rujuk senyap-senyap. Bayangkan apa terjadi. Kita punya talak ada berapa? 3. Kalau senyap-senyap akan datang pula baru nak daftar 1, 2, 3, sedangkan kita pernah cerai dan rujuk tanpa kita beritahu siapa. Dah jadi berapa? Duduk dalam keadaan yang katakan bukan suami isteri. Saya cerita sebab ada satu kes. Ini makcik-makcik dah ni. Dia datang, dia talak 3 dah. Dia datang talak 3. Lepas tu saya kata makcik kena jaga, makcik dah talak 3 ni. Bukan, dia talak 2, makcik dah talak 2 ni. Lepas tu macam mana hari tu suami dia nak rujuk balik. Talak yang kedua tu tak sempat daftar. Lepas tu dia beritahu suami dia, ustazah kata kena daftar dan buat rujuk lah. Saya cakap kan. Suami dia kata apa? Tak payah. Lepas ni tak akan berlaku dah talak kali 3. Dia boleh jamin ke? Kan? Saya kata tolonglah daftar, tolonglah. Sebab masa talak 1 tu dia jumpa saya dah, saya uruskan. Saya kata tolonglah buatlah puan. Tak nak. Saya pergi sampai ke kedai dia. Dia token restoran besar. Cerita pula token restoran dah. Dia jamu saya kepala ikan semua. Tak apalah kepala ikan tu. Tapi saya kata kena daftar. Bukan kata jamu kepala ikan tak payah daftar. Kena daftar. Dia kata suami tak nak. Suami kata senyap-senyap macam ni je. Saya kata okey, saya berlepas diri daripada sebarang apa yang dia akan buat lepas ni, dosa ke apa kan. Saya takut sebab perkahwinan kita panjang lagi, kita tak tahu hidup kita macam mana. Susah sangat orang nak pergi mahkamah kan. Macam hospital lah, kita nak pergi ke hospital saja. Tak ada kalau tak sakit sangat kan. Mahkamah macam tu juga, kalau tak kritikal sangat tak pergi, apa hal nak pergi hospital. Macam itulah kena daftar, kena ada dokumen, tak lepas kita. Tambah-tambah sekarang ni semua dalam sistem. Tak lepas dalam sistem. Kalau dulu kita kata terbakar bangunan, habislah dokumen kita, okeylah. Kan? Sekarang tak ada dalam sistem semua. Dalam ada password, ada Hermes dan sebagainya. Okey, sikit masa lagi. Boleh faham ke saya cakap ini? Farak nikah. Apa benda pula ustazah? Banyak dia istilah. Farak nikah ni batalkan perkahwinan. Dalam keadaan mana? Kita dah nikah elok-elok, akad nikah. Tiba-tiba ada orang datang cerita kan pernikahan tadi tak sah. Kita kena pergi ke mahkamah farakkan nikah tersebut. Farakkan nikah ni dengan kuasa hakim kena pisahkan, maksud batalkan perkahwinan. Kalau cerai biasa, Seksyen 47, lafaz, no-shoes dan sebagainya, kita yang mohon. Ni hakim yang farakkan nikah. Contoh dalam keadaan macam isu tadilah, ada satu isu tu pergi submit nak pengantin nak nikah, qadi, ustaz, imam akan minta surat nikah suami, surat nikah mak ayah, nak jadi wali lah kan. Okey, dia kata tak ada surat nikah mak ayah, wali pun dah meninggal. Dia kata imam yang tak teliti bab ni boleh digantung tauliah ni. Dia kata okey, kalau tak ada surat nikah, kalau ayah dah tak ada, disebut tak ada, abang lah kan, saya lah, dia kata wali, saya lah wali. Okey, dia pun nikahkan. Sebab tu yang pergi submit wali ke siapa pengantin kena jujur bab ni. Imam kadang-kadang dia tak sempat nak survey semua betul ke kan, takkan nak cari rumah semua. Abang perempuan tu kata saya akan jadi wali, ayah dia tak ada. Okey, nikahlah kat masjid. Duduk seminggu, ada orang datang cakap, keluarga lah juga ni. Ustaz nikahkan dia kata, minggu lepas. Ustaz guna wali mana? Wali abang lah, sebab ayah dia tak ada. Ustaz, ayah dia masih ada. Ayah dia stroke.
tak dapat datang masjid. Abang, dia tak cerita ayah dia stroke. Dia kira ayah dia tak ada. Tak ada tu mungkin tak ada mati ke. Tak ada, tak boleh datang, tak cerita. Selagi ayah ada, walaupun ayah tu stroke, tapi dia sedar dia tak mental, dia waras, dia tetap kena jadi wali. Walaupun dia stroke tak boleh nak angkat, pergi akad nikah kat katil dia. Jangan nafikan hak ayah sebagai wali. Islam mementingkan nasab keturunan, jaga mak ayah. Kan? Imam ni punya terkejut, terus telefon pengantin. Jangan duduk sekali dah, jangan tidur sekali dah. Saya settlekan benda ni kat mahkamah, pergi ke mahkamah, farakkan nikah. Tu maksud farak nikah dalam keadaan terpaksa macam ni. Farakkan nikah, barulah batalkan, mahkamah keluarkan pembatalan nikah tersebut, apply balik, pergi akad nikah dekat katil ayah. Jangan buat main-main. Ayah masih ada. Jangan buat macam ayah tak ada. Ayah stroke. Kan? Tak boleh nak angkat ayah ke masjid, pengantin lah pergi. Kan? Faham maksud farak nikah? Banyak juga berlaku ni. Satu lagi isu bidang kuasa. Terutama kita alam damai kan. Dia bersebelahan dengan damai perdana. Damai perdana tu Selangor. Kita KL. Ramai orang submit nikah, nak nikah dengan wilayah, dia duduk di alamat dia di Damai Perdana. Dekat Bandar Terusing ke kan. Terusing tu memang sasar Selangor. Baiduri ke. Baiduri tu border tu. Kan? Ada sebuah rumah tu, pagar dia KL, dapur dia Selangor. Macam mana tu? Postcode dia KL. Macam mana nak kira? Imam ataupun qadi akan ambil kira cukai pintu ataupun bil api air. Tu penting bil api air ni. Kan? Tengok elok-elok postcode kita, cap bayar kat mana semua. Sebab saya kata ni, ada sebuah keluarga, dia pergi nikah kat hospital. Kan? Nak juga sebab dia dah undang semua, nikah juga kat katil hospital. Dia tinggal dekat KL. Dia masuk hospital Selangor. Akad nikah atas katil Selangor. Farak nikah. Tempat nikah pun, sebab tempat nikah tu memang dia orang KL, juru nikah KL, tapi tempat nikah tu Selangor. Dah langgar kawasan orang. Marah alung kawasan. Kan? Faham? Pun kena farakkan nikah. So kita ibu ni, anak-anak nak nikah, jangan duk sibuk bab nak tema apa, catering apa, lauk apa, goodiesnya apa. Jangan sibuk bab tu. Tanya yang ni yang boleh memberi kesan pada akad nikah ni. Akad kat mana? Juru nikahnya siapa? Kan, akad kat mana, asal mana? Tengok yang tadi, alamat rumah tu, kod KS Selangor depan belakang. Kan? Lepas tu nak akad tu kat mana? Kat masjid. Kalau kat masjid, pastikan yang datang tu semua tutup aurat. Kan? Ramai yang masuk masjid tutup aurat. Ustaz bangun pergi, dah buka aurat balik dah. Kan? Mempermainkan aurat. Hari pertama nikah dah permain-mainkan aurat. Macam mana nak berkat rumah tangga? Kan? Lepas tu pula catering. Yang ni saya selalu sebut. Kan? Tak ada masalah catering tu. Nak ceritanya undang kita. Lepas tu tak jumpa pun dengan kita. Undang tetamu nak memeriahkan majlis akad nikah dan nak suruh doa untuk pengantin. Kan? Kalau 1000 orang datang, 1000 yang doa. Adalah 2-3 orang kan yang soleh yang dimakbulkan doa tu. Tapi masalah tak sempat pun nak jumpa kita. Sebab ibu pengantin kat mana? Atas stage tu. Duk layan juru gambar. Kan? Juru gambar kata, jangan pergi mana-mana. Ni ibu kena duduk sini dengan mertua. Biasa ni duduk sini. Bergambaran ni. Sebab saya pukul 1 saya ada job lain dah. Kan? Ni dah orang nak jumpa. Tak boleh. Sekejap. Jumpa tu bila masa boleh jumpa. Pula juru gambar pula. Ada kan juru gambar gitu kan? Kita ibu ni yang mengundang tetamu, biar duduk dengan tetamu nak doa ke kita ni. Nak doa majlis kita. Tetamu ni ingatkan datang nak makan sangat ke? Nak makan sangat ke? Makan kat kedai lagi sedap. Kan? Boleh pilih apa saja.
Dia nak datang nak doa kita, anak kita, barakallahu lakuma wa barik bainakuma wa ja'u bainakuma fi khair. Nak doa tu. Tapi kita hari ni lebih mementingkan gambar kan. Bayar jurugambar 3-4 ribu, betul tak? Jadi ibu pengantin pun ada. Tu benda-benda yang dia dah jadi normalisasi dah dalam hidup. Dia jadi macam dah biasa dah. Kan? Bila buka album nanti, mak tak ada sangat lah masa dalam album ni, dalam gambar ni. Kenapa? Mak pergi mana? Mak sibuk layan tamu. Tu lah mak, kita bayar jurugambar mahal-mahal, mak asyik duk layan tamu. Tu yang betulnya. Kan? Bila jemput, layanlah. Bukannya layan apa. Sodek-sodek sendiri juga nasi. Nak suruh doa. Yang tetamu pun satu. Jangan pergi makan je. Lepas tambah. Lupa dah doa. Kan? Ataupun boleh sekarang ni boleh buat satu doa 5 minit. Tanpa kat mana kan. Tolong doakan untuk pengantin. Baru orang ingat. Nanti orang tak ingat. Orang dia ingat. Kudus ni aku tak bagi lagi. Meja tu dah bagi dah. Okay? Itu keberkatan dalam berumah tangga. Benda-benda gitu dia tak ada disebut dalam mana-mana kitab. Kitalah sendiri yang kena fikir untuk memberkati majlis perkahwinan anak kita. Sebab itulah 5 tahun kahwin dah porak-poranda sebab tak ada keberkatan, tidak menutup aurat. Suami dayus di hari pertama, mertua pun sama, biaya sama. Okey, jadi sama-samalah kita memperingati benda ni untuk ahli keluarga kita dan kita sendiri. Boleh? InsyaAllah lah kalau ada kesempatan kita cerita bab hebah pusaka dan apa benda lagi. Seronok sebenarnya benda gini. Kesan poligami kepada faraid kan. Dia bila suami meninggal tiba-tiba ramanya kelih isteri datang kan. Isteri tu nak tuntut harta kan. Tapi kena tahulah ilmunya. Kalau tak ada surat nikah Malaysia, jangan nak tuntut. Walaupun harta suami 10 juta. Walaupun suami sayang kat isteri 22, 23, tak boleh tuntut. Kena daftar nikah. Tak ada surat nikah nak kata apa? Suami awak mana bukti? Ni surat nikah Thailand, no, tak diterima pakai di Malaysia. Yang rugi siapa? Isteri lah. Masa peguam kata suruh daftar, suami kata tak payah. Jadi 1 sen pun tak dapat. Okey. Okey, saya rasa cukuplah setakat tu untuk hari ni. Moga-moga perkongsian kita sejam lebih kurang mampu membuatkan kita terfikirlah. Terfikir balik keturunan kita panjang lagi ni. Kan anak-anak kita pun ada lagi. Kan, jadi benda-benda ginilah yang sebenarnya yang akan memberi keredaan Allah kepada rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi dia memberi kesan yang panjang. Kenapalah anak aku jadi macam ni? Kenapa rumah tangga anak aku jadi macam ni? Dia bertitik tolak daripada benda ni lah. Mungkin dalam ramai-ramai tetamu yang kita undang tu, ada seorang dua yang terasa hati. Kan, undang kita datang tak nak jumpa pun kan. Jurugambar kata tak payah sibuk ni. Dia terasa hati, dia mendoakan benda tak baik untuk perkahwinan anak kita. Menyebabkan anak kita pecah belah rumah tangga ni. Kita tak tahu hati manusia kan. So selama kita hidup, jagalah semua hati manusia supaya semua senang. Keberadaan kita disenangi oleh semua orang dalam majlis apa-apa sekalipun. InsyaAllah dah lipat reha tu, saya kena berundur dah tu. Dah lipat reha tu kan. Tak ada, saya memang nak berundur dah pun. Okey, saya mohon maaf di atas sekiranya dalam perkongsian tadi ada terasa hati, ada air mata yang hampir menitis dan sebagainya, sakit hati dan sebagainya. Tapi saya membicarakan perkara yang sebetulnya lah yang perlu saya utarakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.